Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang para pelajar. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung lagi PDPR kita untuk minggu yang pertama dan subjek yang pertama. Okey, baiklah para pelajar. Pada hari ini kita akan masuk kepada subjek Tauhid darjah 4, masih lagi dalam pelajaran yang sama iaitu pelajaran 6 yang bertajuk Takrif Sifat-Sifat Wajib bagi Allah. Okey, yang lepas kita dah belajar berkaitan dengan sifat wujud, iaitu ada. Lepas tu kita dah belajar berkaitan dengan sifat kidam, iaitu sedia ada. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada sifat-sifat wajib bagi Allah yang ketiga, iaitu baqa. Okey, baiklah para pelajar, apakah yang dimaksudkan dengan baqa? Baqa artinya kekal. Okey, kekal sentiasa ada. Okey, kita pergi lagi kepada pengertian baqa. Pengertian baqa iaitu suatu penjelasan yang menunjukkan tidak ada pengakhiran atau kesudahan bagi kewujudan Allah Ta'ala. Jadi, Allah Ta'ala tiada kesudahan, tiada pengakhiran kerana Allah Ta'ala itu bersifat baqa iaitu kekal. Okey, baiklah para pelajar. Selain Allah, ada juga perkara yang kekal selama-lamanya. Tetapi bukan dinamakan kekal hakiki, iaitu kekal yang sebenar. Tetapi kekal aradi, iaitu kekal yang mendatang. Jadi, pada kekal yang hakiki ni hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kekal yang sebenar. Allah tiada pengakhiran. Tetapi ada makhluk lain juga kekal juga, tapi dinamakan kekal aradi, iaitu kekal yang mendatang. Okey, kekal aradi ataupun kekal yang mendatang ada 10 perkara. 10 perkara kekal aradi yang tersebut itu dikatakan kekal yang mendatang kerana bertakluk kepada kudrah dan iradah Allah Ta'ala pada mengekalkannya. Okey, kita tengok apa 10 perkara tersebut. Baiklah para pelajar, mari sama-sama kita lihat 10 perkara kekal aradi, iaitu kekal yang mendatang. Yang pertama ialah syurga. Seperti yang kita tahulah, syurga adalah merupakan tempat tinggal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia yang taat kepada perintahnya. Seterusnya yang kedua ialah neraka. Seperti yang kita tahu juga, neraka adalah merupakan tempat di mana manusia yang kafir, ingkar, derhaka, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan diazab di dalamnya. Seterusnya yang ketiga ialah luh ataupun kita biasa panggil lauhil mahfuz. Yang keempat ialah arash. Yang kelima ialah qalam. Yang keenam ialah kursi. Kursi ni adalah kalimah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Seterusnya ialah roh. Okey, roh manusia. Roh ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak dapat fikirkan hakikatnya. Okey, apabila manusia tu mati, jasadnya akan hancur, akan kembali semula ke bumi, tetapi rohnya akan terus hidup di alam barzah nanti, akan terus kekal dekat alam barzah nanti. Seterusnya yang ke-8 ialah ajbuz zanab, iaitu asal benih manusia ataupun tulang kecil yang terletak di tongking manusia. Itulah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur. Seterusnya yang ke-9 ialah jisim para nabi dan yang ke-10 ialah jisim para syuhada. Para syuhada ni ialah manusia yang mati dalam peperangan ketika membela agama Islam. Jadi jisim para syuhada ni akan dikekalkan sehingga hari kiamat. Baiklah para pelajar, seterusnya kita lihat kepada peringatan. Okey. Ini info penting lah. Segala jisim semuanya akan binasa, melainkan ajbuz zanab, jisim para nabi dan jisim orang yang mati perang fisabilillah. Maksudnya orang yang pergi berperang untuk membela agama Islam, berada di jalan Allah. Okey, ketiga-tiga ini kekal juga
tetapi kekal aradi, iaitu kekal yang mendatang, bertakluk kepada kudrah dan iradah Allah Ta'ala pada mengekalkannya. Okey, kita lihat kepada maksud ajbu zanab. Tulang kecil yang terletak di tungking manusia, itulah benih anak Adam ketika bangkit dari kubur kelak. Baiklah para pelajar, mari sama-sama kita lihat dalil sifat baqa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Surah Ar-Rahman ayat 27. Artinya, dan tetaplah kekal zat Tuhanmu yang maha memiliki kebesaran dan kemuliaan. Baiklah, yang terakhir, mari sama-sama kita lihat perkara yang berkaitan dengan permulaan dan kesudahan. Okey, ada 3 bahagian, iaitu bahagian yang pertama, tiada permulaan dan tiada kesudahan. Okey, dia tiada permulaan, tiada kesudahan. Okey, yang kedua, ada permulaan tetapi tiada kesudahan. Okey, ini bahagian yang kedua, iaitu dia ada permulaan tetapi tiada kesudahan. Okey, yang ketiga, ada permulaan dan ada kesudahan. Okey, mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, tiada permulaan dan tiada kesudahan bagi zat dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bererti Allah Subhanahu Wa Taala tiada permulaan dan tiada kesudahan. Okey, yang kedua, ada permulaan tetapi tiada kesudahan. Okey, bagi 10 perkara kekal aradi yang tadi saya sebutkan tu. Seperti syurga, neraka, roh manusia, lauhil mahfuz, qalam, kursi, arash, jasad para nabi, jasad manusia dan ajbu zanab. Itu adalah 10 perkara yang kekal aradi. Dia ada permulaan tetapi tiada kesudahan. Dan yang ketiga, ada permulaan dan ada kesudahan bagi segala makhluk yang lain daripada 10 perkara. 10 perkara yang ke atas ni, iaitu seperti manusia, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Okey. Jadi itulah antara perkara yang kita fokuskan dalam sifat wajib bagi Allah yang ketiga ni, iaitu sifat baqa, iaitu kekal. Jadi sudah semestilah kita tahu yang Allah tiada kesudahan, tiada pengakhiran. Jadi setakat itu saja penerangan saya berkaitan dengan sifat baqa pada hari ini. Okey, kita akan sambung lagi pada pelajaran yang seterusnya untuk hari yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.